Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifina bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahturun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata musannif, dan adalah nisbah antara keduanya, dan puji pada lughah itu umum dan khusus wajahi namanya, dengan ditilik bagi tempat ta'alluqnya, dari kerana tempat terbit puji pada lughah itu khusus, iaitu lidah, dan tempat ta'alluqnya umum, iaitu segala fi'il yang jamil, yang ikhtiari, sama ada berbetulan dengan nikmat atau tiada. Dan tempat terbit dan tempat terbit puji pada istilah dan syukur itu pada lughah itu yang disebut. Dan tempat terbit puji pada istilah dan syukur pada lughah itu umum, iaitu segala fi'il yang jamil, dan tempat ta'aluk keduanya khusus, iaitu berbetulan nikmat, iaitu berbetulan nikmat dan bermula segala rukun. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia dengan belah ihsan dia semata mengadakan kita semua ni. Alhamdulillah dapat pula kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Dia beri pula hati sanubari kita boleh dengan mudahnya mengiyakan Allah lah yang jadikan kita dan menjadikan alam semesta. Alhamdulillah, syukur dengan keimanan dia beri gitu, dijadikan kita boleh taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, syukur lagi dia beri kita kehalubaan, memberikan taufik hidayat untuk diberikan kepada kita sungguhan nak terus nak belajar supaya macam mana nak bina iman dalam diri, macam mana nak tambahkan iman, macam mana nak bentengi iman supaya boleh hidup dalam keadaan beriman, jauh daripada gangguan musuh iman, iblis syaitan, jauh daripada musuh yang boleh rosakkan amalan kita, nafsu. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kesihatan, lapang masa, boleh kita datang untuk solat berjemaah pula tu, berada dalam majlis yang mulia untuk kita meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Asal bincang kita masalah puji syukur. Wajib kita setiap hari, setiap masa kalau boleh, sentiasa dalam keadaan sedar siapa Allah Ta'ala, siapa kita.
Itulah istilahnya wajib betul nafi isbat. Yang siapa Allah, siapa kita? Kita makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Nak isbatkan Allah jugalah, dia ilah, dia saja ada sifat uluhiyah, dengan mana dia sajalah yang tak ajab pada satu. Kita ni makhluk sentiasa merajat pada dia. Ini adalah dasar akidah yang memang kena bina, kena faham, kena reti, dan kalau ikut kena sampai jadi sedara sedaging dan nak bawa dalam kehidupan ni sampai mati. Maksudnya apa? Hidup kita dalam keadaan beriman, mati kita dalam keadaan iman, dibangkitkan dalam keadaan beriman, dimasukkan dalam syurga dengan sebab iman itu kan. Alhamdulillah Allah Ta'ala beri kita kesungguhan, diberi kita kelapangan, diberi kita kesihatan dapat hadir untuk insyaAllah kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita duduk bicara ni, ada sedikit istilah untuk buat perbandingan dua kalimah yang dia dah sebut hubungan antara dua kalimah ni, dipanggil umum khusus wajahin. Sekali lalu kita sebut ada istilah umum khusus mutlak. Ada juga istilah kalau dua kalimah ni yang dipanggil taraduf, ada tasyaruk, ada tasyakuk, ada tabayun. Nak compare dua kalimah. Kalau bahasa Arab, baitun maskan, apa tu? Adakah semua bait maskan? Adakah semua maskan ni bait? Kita pula bahasa Arab tak kerti kan? Bait apa? Maskan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Adakah rumah ni semua rumah tempat tinggal? Adakah tempat tinggal ni rumah? Mestikah semua tempat tinggal ni rumah? Tapi sebahagian daripada tempat tinggal adalah rumah. Untuk sebahagian daripada tempat tinggal adalah apartmen, sebahagian daripada tempat tinggal asrama. Jadi ada umum khusus, ada khas satu sudut, tapi umum sebelah. Umum sebelah. Kalau umum khusus wajahain ni, dia umum, dia ada khas, dan dia ada umum dua-dua belah. Dia ada umum dua-dua belah. Itu umum khusus wajahain. Umum khusus wajahain. Yang tu yang atas kita nak bicara ni. Pasal dia dah jelaskan kat kita apa maksud puji lughah istilah, syukur lughah istilah. Antara hubungan puji dan syukur ni tak mana yang berhubung. Tang puji pada istilah adalah syukur pada lughah. Tentu sama. Jadi kalau nak bandingkan dua tu dengan puji pada lughah kan, ya, puji pada lughah, situ yang dia sebut nisbah antara keduanya, kata dia itulah puji pada istilah dan syukur pada lughah satu, dan puji pada lughah nak banding dua-dua tu umum dan khusus wajahain namanya. Macam mana ni boleh jadi nama wajahain? Dengan ditilik bagi tempat ta'aluknya. Jadi dia kata nama wajahain ni tempat ta'aluk. Macam mana pun mesti faham prinsip penamaan dulu. Tu
Contoh mudah, kalau saya ngaji pun guru sebut topi gelang emas, contohlah kan. Semua gelang emas ke? Tidak. Ya ada gelang buat emas, dibuat daripada emas. Tapi ada gelang plastik, ada gelang pakai tali ya pun, ada gelang cacing pakai benang. Gelang cacing, tak tahu diam. Gelang, semua gelang emas ke? Tidak. Semua emas buat gelang ke? Jadi apa panggil tu? Jadi gelang dengan emas ni, gelang ada yang buat pada emas, gelang ada buat lain pada emas. Jadi ada gelang emas ni ada dari sudut, dia takluk dari satu sudut, sebahagian daripada gelang ni buat pada emas, tentu. Tapi ada juga buat lain pada emas. Terbalik pula. Emas ni ada dia buat gelang, ada dia buat subang, ada dia buat rantai. Jadi tak mana kaitan dia. Ada, memang ada pun sebahagian daripada emas ni dia buat gelang. Jadi tentu ada takluk sama. Gelang buat pada emas, ada emas buat gelang. Tapi ada emas tak buat gelang, ada gelang buat lain pada emas. Jadi dua-dua tu ada arm dia, tapi ada pertemuan, ada penyamaan dari sudut. Sebahagian daripada emas tu buat gelang, ada sebahagian daripada gelang buat daripada emas. Yang tu dia panggil umum khusus wajahin. Khusus wajahin. Jadi yang tu lah dasar nak faham. Dasar nak faham. Jadi kalau kita berhati bahas apa dia sebut, istilah apa-apa, cuma dengan takrif tu kita kena perhati situ tempat-tempat yang selalunya kita akan tak faham situ, kita silap memberikan hubung kait antara satu kalimah dengan satu kalimah. Kalau atas dengan bawah, apa kaitan? Tak ada kaitan langsung lah. Atas sana jauh berpisah langsung kan. Yang tu dia panggil tabayun ataupun takhaluf. Dia adalah mudad, tadadud. Apa dia? Berlawanan terus. Berlawanan terus. Kalau hayyah, su'ban contoh, ambil bahasa sikit lah. Hayyah ular, tapi hayyah ni ular kecil, su'ban ular besar. Sama kan? Adakah ular kecil tu ular? Adakah ular besar tu ular? Untuk apa kaitan dua kalimah ni? Dia taraduf, muradif sebenarnya, cuma saiz beza. Istilah masih dipanggil taraduf. Saiz dia beza. Kalau rumah dengan asrama tadi, tempat tinggal, maskan pun tempat tinggal. Tapi rumah ni tempat tinggal khusus. Kalau maskan ni, dia boleh maksud tempat tinggal khusus, dia boleh juga tempat tinggal umum, dipanggil maskan. Tapi masih boleh nama tempat tinggal. Atas satu wajah boleh panggil taraduf, muradif tu. Dia kata seerti, yang sinonim. Sikitlah bahasa-bahasa yang tu. Jadi nak kena kenal satu-satu tu lah. Yang tu tempat untuk perbandingan dua kalimah ni. Atas kita bicara ni, syukur dengan puji ni, untuk dilihat adakah dia apa kaitan, nak tahu apakah dia tu dari segi kaitan antara puji dan syukur. Istilah dia dah bagi kat kita, umum khusus wajahin.
Bukan umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak ni mudah ingat dia. Apa dia? Nabi Rasul. Paling senang ingat. Semua Nabi kan, semua Rasul mesti Nabi. Tapi tak semua Nabi Rasul. Jadi muafakat tak mana Nabi Rasul ni? Tak dapat wahyu, tak dia ada syariat, masing-masing ada syariat. Cuma Nabi tak diperintahkan untuk sampai syariat baru. Rasul diperintahkan untuk sampai syariat baru. Jadi ada khas pada Rasul. Al-khas pada Rasul. Itu umum khusus mutlak. Ala itlaq. Kalau umum khusus mutlak, apa yang mutlak ni? Mutlak tu tang dua-dua dapat wahyu. Khusus tu satu ada syariat yang kena sampai, satu lagi ada syariat tapi tak wajib sampai. Tak wajib sampai. Tentu dia khusus. Satu khusus. Satu umum khusus mutlak nama dia. Sekali lalu lah macam tu. Jadi dia sebut masalah umum khusus wajah ini, tengok. Nisbah antara keduanya dengan tilik bagi tempat ta'aluk, dari kerana tempat terbit puji pada lughah itu khusus. Puji pada bahasa lidah. Pasal dia mesti ucapan kan? Sebut dengan perkataan. Tempat keluar, tempat terbit dia lidah. Dan tempat ta'aluknya umum, iaitu mana? Segala fi'il yang jamil ikhtiari, sama ada berbetulan dengan nikmat ataupun tiada. Yang tu kot ada benda dia tak mention. Kalau asal disebut ta'rif yang diberi, yang kita dah tengok, untuk nama puji pada lughah ni dia mesti sebut dengan perkataan. Tu tempat keluar dia lidah, tu maksud kata puji dia dengan perkataan. Tempat ta'aluknya umum, maksudnya tempat kita nak bicara, bila nak panggil puji pada lughah ni mestilah ada, nampak ada perbuatan tu lah perbuatan yang jamil, dan buat sebut dengan lidah tu ikhtiari, sama ada berbetulan dengan nikmat ataupun tidak. Sama ada yang kita sebut tu betul dengan tidak, atau betul atau tidak, berbetulan ataupun tidak dengan nikmat yang dihasilkan, yang dapat. Dan tempat terbit puji pada istilah dan syukur pada lughah itu umum. Untuk tempat terbit puji dan syukur ni, puji pada istilah dan syukur pada lughah tu, pasal makna kedua tu serupa, umum, iaitu dia segala fi'il yang jamil. Tentulah sikit, kena perhati. Memang tempat fi'il yang jamil, tapi tempat terbit. Macam ada tertinggal lah. Tempat terbit puji pada istilah dan syukur pada lughah itu, tempat terbit bukan fi'il jamil, tempat terbit lidah, i'tiqad,
perbuatan. Tempat terbit. Kalau puji pada lughah, tempat terbit dia lidah saja, perkataan saja. Puji pada lughah, puji pada istilah, dia boleh dengan perkataan, boleh dengan i'tiqad, ataupun perbuatan. Sah untuk yang tu dipanggil puji pada lughah. Puji pada istilah. Nisbah ta'alluq dia memang fi'il jamil, cuma ada wajah ta'zim pada puji pada istilah, puji pada istilah. Jadi perkataan ditulis itu macam mana tinggal tempat terbit puji pada istilah dan syukur pada lughah itu, kalau ikut lidah, i'tiqad, perbuatan. Dan tempat ta'alluq dia tu umum, iaitu segala fi'il jamil. Dan tempat ta'alluq keduanya, sini baru disebut ta'alluq khusus, iaitu berbetulan nikmat. Syukur pada lughah itu umum, itu segala fi'il yang jamil. Buat kerja kitab ni kadang-kadang tani tempat-tempat nak kena perhati. Dia ada tempat-tempat kita lalu macam ni, memang kena renung sikit, nazar sikit. Sama ada kita yang tumpah ataupun ada yang ditulis tu tak cukup, kita kena tambah, ataupun kita punya cara nak menilai tu masih tak betul lagi, macam tu lah. Baik, kena perhati tu, nisbah dia disebutlah tu kenapa jadi umum khusus wajahin. Ditulis macam tu. Ditulis rupa. Cuma ada benda dalam takrif dia tak sebut tu, tam berbetulan dengan nikmat tu. So ataupun maksud dengan dia kata nisbah antara keduanya dan puji pada lughah, rasa tak lari dah tu. Keduanya tu mesti puji pada istilah dan syukur pada lughah. Pasal yang tu sama makna.
Dan kita bukan bincang dengan syukur pada istilah, itu kan bincang itu. Dengan bahasa lain, kalau tak nak jadi rasa berat tu, kita bincang ni nak tengok apa kaitan antara puji pada lughah, puji pada istilah. Dua tu je lah sebenarnya. Cuma bila dia kata ain, makna puji pada istilah tu adalah syukur pada lughah. Disebut tu kot jadi berat tu. Jadi kena tengok balik definisi yang ada pada puji pada lughah dengan puji pada istilah tu. Jadi kalau sebut sekali lagi, puji pada lughah, dia sebut dengan lidah. Tengok, tak lalu pun terbuku kat hati kan? Tak boleh nak ambil faham tu. Allahumma salli wa sallim. Puji pada lughah ni, puji dengan perkataan tu tempat terbit dia lidah atas perbuatan yang elok, perbuatan jamil, bangsa bagi ikhtiari. Cuma dia tak sebut masalah berbetulan dengan nikmat atau tak nikmat, dia tak sebut itu kan. Puji pada istilah perbuatan yang memberi, iaitu perbuatan yang memberitahu, perbuatan yang memberitahu, dia takluk fi'il, memaklumkan daripada barang yang mengerjakan dia akan membesarkan yang memberi nikmat dengan sebab keadaan memberi nikmat atas yang memuji atau yang lainnya, sama ada demikian tu perbuatan itu perkataan dengan lidah atau i'tiqad dengan hati ataupun amal dengan segala anggota. Kena perhati tak? Orang nak boleh dapat tu. Kena rujuk kitab juga kalau ada tempat yang kita tak boleh nak tengok mana wajah-wajah lain tu. Siap. Allahumma salli wa sallim ala Rasul. Okey. Bab mengaji pun saya duduk mengaji dulu, antara bab kalau nak banding dua kalimah ni yang susah-susah, kalau macam ni lah sikit. Pasal kita kena perhati definisi dia tu satu. Bila kita terlepas pandang definisi dia tu, di situ tempat kita akan silap memberikan hubung kait antara perbandingan dua kalimah ni. Itulah saya sebut. Allahumma salli wa sallim ala. Baik. So kita terus baca dulu, yang tu tadi semak lain lah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Dan bermula segala rukun puji itu 5 perkara. Bila sebut puji, hamdu, masih balik pada bicara bab hamdu, puji. Tak jadi puji-puji ni sama ada puji qadim, qadim hadis, qadim hadis qadim, ada 4 tu. Nak jadi dia mesti ada 5. Pertama, hamid, yakni orang yang memuji. Kedua, mahmud, yang dipuji, yang dipujikan, maf'ul dia. Dan ketiga dia panggil mahmud bih, yang dipuji dengannya. Itu terjemah sebiji-sebiji tu. Dan keempat, mahmud alaih, asal terjemah tu yang dipuji atasnya, yang dipujikan karenanya. Jadi ala tu dengan mana mahmud alaih, dengan mana mahmud lah. Ala dengan mana lahu, dipuji ke atasnya, maksudnya puji kerananya. Puji tu pasal apa, itu dia panggil mahmud alaih. Bahasa Arab dia ada istilah macam ni, dia ada bih, ada mahmud
Kalau istilah Mahmud, Mahmud alaih, Mahmud bih, ada Mahmud lah. Ada tempat-tempat istilah macam tu. Pengalaman saya ngaji, tok guru dia baca kitab pun, antara tempat-tempat yang Melayu ni selalu tumpah ni, nak bezakan antara bihi, lahu, alaih. Arab tak apa, dia mudah bahasa dia. Kita Melayu nak mana satu bihi, mana satu alaih, mana satu lah tu, menggelepar. Tengok menggelepar tak menggelepar. Hamid, Mahmud senang. Tengok contoh. Macam mana pun terjemah tu kata kita punya terjemah tu dengan bahasa Arab tu, Mahmud bih, yang dipuji dengannya. Benda dipuji dengannya kan. Kita tengok contoh lagi. Dengan tu cuba fahamkan istilah bihi. Lagi satu disebut tadi kat sini, alaih, tapi dengan makna lahu. Ya. Dan yang kelimanya dipanggil sirah. Sirah lafaz. Sirah lafaz. Pasal nak kata puji tu, dia nak ikhbar. Jadi antara kaedah nak ikhbar ni lafaz, sirah. Yang ni perkataan puji. Maka kata seorang, kalau satu orang yang puji ni, dia kata macam ni, dia puji pula si Zaid umpamanya. Macam kita puji Allah, Alhamdulillah, maka kita puji Allah tu. Ni Zaid, puji akan si Zaid umpamanya sebab ia memberi harta yang banyak. Zaid ni dia banyak dia dermawan, banyak derma orang, bagi sumbangan ke orang, ataupun harta banyak baginya, ataupun lainnya. Jadi apalah sirah puji dia? Zaid ni karim. Itu ayat dia lah, perkataan yang disebut. Karim ni ada tempat terjemah mulia, ada tempat terjemah sebagai pemurah. Jadi ada karim makna mulia, ada karim makna pemurah. Kita selalu karim ni apa? Mulia. Antara makna karam ni suka menderma. Zaid karim, bahasa lain Zaid ni dermawan. Zaid karim tu maksudnya Zaid dermawan. Siap. Kita Melayu habis lah. Puji dah tu. Atas nak kira 5 tu. Tengok pandai lah kita. Terjemah dia Zaid ni pemurah. Zaid ni pemurah tu dermawan lah. Iaitu sirah puji. Jadi Zaid karim ni, yang ni dia panggil sirah. Dan orang yang berkata itu, siapa yang disebut ni? Orang yang bercakap tu lah. Siapa bercakap tu? Contoh kita lah yang bercakap tu. Zaid ni karim, kita ni hamid. Dan siapa yang dipuji? Zaid lah. Zaid tu Mahmud. Dan kata dia, murah yang dipahamkan daripada katanya karim. Zaid ni dermawan. Dermawan tu lah dipanggil Mahmud bih, yang dipuji dengan dia. Maksudnya yang menyebabkan kena puji tu pasal apa? Itu Mahmud bih. Faham ba tu, bihi tu sebab. Mahmud bihi Mahmud bisababih. Pasal apa ke dipuji? Pasal karim ni tu. Murah tu lah dipanggil Mahmud bih. Dan murah yang sebabnya puji itu Mahmud alaih. Murah yang dipahamkan daripada katanya karim tu Mahmud bih, dan murah yang sebabnya puji itu dipanggil Mahmud alaih. Apa yang dipaham daripada karim tu dengan mana? Dermawan tu Mahmud bih, dan pemurah yang sebab mendorong pada puji itu dia panggil
mahmud alaih, yang dipuji atasnya. Jadi faham ala tu, ala yang menyebabkan mutaaddi kepada makna puji tu, membawa pada puji tu mahmud alaih. Melayu sini dah susah. Saya daripada dulu sampai sekarang bab ni dia ada berat sikit, bukan berat, nak membeza antara bihi dengan alaih. Kalau kita belajar kitab Arab yang jenis syarah-syarah ni sampai tempat ni, selalunya memang ada susah dia. Sekali lalu tengok saya sebut, itulah nak menunjukkan kita orang Melayu ni nak memahamkan zauq Arab dengan bahasa dia, macam mana murad bahasa dia ke bahasa kita, ada bab kita tak boleh nak hadam lagi. Saya sebut macam tu lah. Disbah dia dah bagi, dia cerita lah tu, dia cerita, tapi kita nak hadam tak boleh. Betul? Hamid boleh faham, Mahmud boleh faham, Sirah boleh faham, tu tak faham, mati elok, payah bahasa. Tapi nak faham bihi dengan alaih tu, tu sekali lagi tak dia sebut. Murah yang dipaham daripada katanya karim itu mahmud bih. Bila kita kata Zaid ni karim, faham apa karim tu? Dermawan, tu mahmud bih. Lazim daripada karim tu dermawan. Dan murah yang sebabnya puji, yang membawa pada puji tu, sabab atas jalan sababiyah tu, yang itulah mahmud alaih. Jadi dipuji atas, kenapa yang menyebabkan Zaid kena puji ni? Pasal dermawan dia itulah. Tu dipanggil mahmud alaih. Tak faham ngaji lama sikit. Saya sendiri pun bab tu dia susah sikit. Kalau kita belajar fiqah mestinya bab salam ada dia panggil muslim, muslam, sirah, muslam bi, muslam alaih, muslam lahu. Dia macam tu lah. Saya sebut macam tu cukup. Ngaji lama sikit, nak telan tu. Kalau i'rab tak susah, pasal ta'rif ada maf'ulun bih. Macam mana perbandingan di situ lah. Maf'ulun bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ulun fi, ada maf'ulun lah, ada maf'ulun ma'hu. Tapi tak susah tu. Kalau saya tak susah tu i'rab tu. Tapi kalau nak memahamkan mana, kalau nisbah mahmud, mana mahmud bih, mana mahmud alaih, mana mahmud lahu, itu ada susah sikit kita nak sebut dengan perkataan tam mana tu, yang menjadi yang tu adalah maksud dikehendaki mahmud bih. Kena perhati. Wassalatu wassalamu. Jadi nak sebut gini, pasal bab ngaji ni ada bab kalau nak telan ilmu akademik dia tu susah, jangan buat susah kepala. Apa dia? Nak ngaji dia ada prinsip macam ni. Tak semua kita baca boleh faham. Dengar perkataan tu. Macam mana kita punya kehendak, tak semua kita buat berjaya. Betul ke saya buat? Untuk apa nak buat? Satu, mengakulah kita buat ni ada kelemahan. Lepas tu redha je lah di atas. Kalau nisbah kita buat tak berjaya tu, dah ketentuan Tuhan. Ada menyebab redha nisbah, ditakdirkan kita jadi macam tu. Satu, Allahumma nisbah ikhtiar. Kalau ada ikhtiar nak cari sebab, cari jalan nak faham, bertanya, muzakarah, satu hal. Perhati, renung, istidlal, yang tu satu hal. Tak diajar berputus asa, tak. Nisbah ikhtiar sebut muzakarah apa seumpamanya.
Kalau nisbah buat kerja apa, usaha lagi, teknik betulkan apa, bahasanya usaha. Lepas tu dapat, puji balik ke Allah. Lepas tu bila tak hasil, semak diri, apa masalah, tetap apa yang walaupun kita cari tak hasil, memang kena hadap, nak buat macam mana? Sabar. Sampai tahapnya redha. Apa dia? Serahlah ke Allah Ta'ala. Ada hikmah dia tu. Satu hikmah apa? Ngaji lama sikit. Contoh kalau dalam kes macam ni. Satu kes lagi, hikmah macam mana? Fahamlah kita bahawasanya mengaji ni bukan satu benda senang. Makan masa orang nak faham. Itu sekali lalu lah. Pasal nak sebut prinsip kita belajar ni, ada benda memang kita belajar payah nak dapat. Di atas payah nak dapat, jangan salahkan takdir. Satu betul. Atau mesti betul kan. Nak sebut prinsip, prinsip mengaji. Prinsip mengaji, prinsip kita lalu kehidupan. Jangan salahkan takdir. Pasal mesti berlaku di atas apa ketentuan Allah Ta'ala. Ada bab kita dah belajar tu. Allah dia takkan silap buat apa-apa, dan tak ada istilah dia buat sesuatu menzalimi kita. Jadi apa masalah dia? Masalahnya kat kita mungkin buat sabab tak cukup. Satu, sabab tak cukup tu apa? Kerana nisbah usaha ikhtiar, latihan tak sempurna. Ni nisbah bahasa apa ni? Ada kaedah yang belum mantap. Itu. Ataupun ada bab yang kita mungkin tak perhati dan tak pandang, ataupun tak muzakarah, ataupun ada silap. Allah Ta'ala tak pernah buat sia-sia. Cuma di atas kita nak hadam, kan boleh ada sabar satu hal. Kalau nisbah tak faham lagi, ngaji lama sikit. Lepas tu dia mesti ada makna yang sepatutnya dipaham. Kalau ada yang tak boleh tu macam mana? Itu yang terus tekun, jangan putus asa. Kehidupan kena teruskan. Pandanglah semua tu ada hikmah daripada Tuhan. Jangan putus asa daripada rahmat dia. Prinsip belajar, prinsip hidupnya. Satu orang beriman ni, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sekali lalu sebut prinsip belajar. Ada orang mengaji tak dapat. Kita orang Melayu, saya tak bisa dengar lagi lah. Kalau orang putih ada sampai tahap bunuh diri ya. Dia buat uji kaji ke apa, sains ke, kaji tak jumpa, tak selesai masalah. Macam mana? Naik bangunan tinggi, kelepok pergi mampus sana. Macam apa? Sakit kepala aku. Kita tak diajar itu. La taqnatu min rahmatillah. Satu nak tunjukkan apa? Ada bab kita yang memang terbatas. Dan nak mengaku bila terbatas tu apa? Yang menyempurnakan segala hajat kita Allah. Kita ni makhluk atas nama makhluk, manusia macam mana? Dhaif. Antara sebab kita tak faham tu pasal apa? Kita banyak zalim diri sendiri. Buat ngaji tak bersungguh, satu. Ataupun mengaji ada dah, tapi ada pula bawa mawanik, ada benda penghalang menyebabkan tak boleh mengaji. Dia tak ingat, dia tak faham, makan pun kuat, tidur pun kuat, aplah gelak pun banyak. Contohlah kan. Mesti ada sebab-sebab macam tu. Yang tu yang menghalang kita untuk kita dapat faham pasal ilmu ni dia nur. Ada bab nak faham dia, kena voltage yang sangat kuat. Pasal kita nak pakai amp dia besar, tapi voltage tak support. Tak faham sudah saya sebut apa kan. Macam mana? Tu yang duk malap sap menyala, tak sap menyala. Volt memang 240, tapi amp dia tak cukup. Jadi nak buat apa? Kena besarkan dia punya momentum api dia. Kabel dia lagi betul. Turbine dia kena pusing laju lagi. Coil nak pusing kat magnetik dia tu, kena tambahkan bilangan lilitan dia. Tak faham surah saya sebut tu.
Pasal dia yang tu ilmu fizik sikit. Ilmu fizik pula aku nak ajar Arab fizik apa semua masuk dia pada nak sebut prinsip lah. Okay. Satu kita ni dalam duk berjalan nak menjadi sebagai hamba Allah Ta'ala kan dia macam-macam. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Kita mengajar nak saya sebut. Ni contoh kita belajar, saya mengajar. Kita mengajar ni semua benda yang kita ajar semua orang telan ke? Ada orang kita ajar dia buat kurang ajar orang kita. Betul nak apa terjun lambung? Buat macam mana? Kalau kita di atas benda yang hak, kau tak nak terima, kau jangan pasal aku tetap di atas jalan yang benar. Nabi Rasul macam tu lah. Macam mana pun dia tak pernah salahkan Allah Ta'ala di atas apa orang tak mau ikut. Dia akan buat apa? Dia akan usaha lagi dan lagi. Nak buat apa? Ya Allah, aku telah banyak zalimi diri aku. Dia orang tak terima ni, penyampaian aku belum sempurna ya Allah. Cara bercakap aku mungkin tak boleh menarik perhatian mereka untuk mereka menerima apa yang aku jelaskan. Macam mana nak boleh kenalmu ya Allah? Rabbana zalamna anfusana. Tu Nabi dan Rasulnya kau je. Padahal dia buat kerja macam mana? Excellent lah kan. Tapi masih mengaku kedaifan diri, mengaku fakir dan mengaku keupayaan dia sangat terbatas, dan dia tak pernah salahkan Allah sedikit pun dalam bab ni. Bahkan dia mengaku diri dia lah yang telah banyak menzalimi diri dia sendiri, menyebabkan apa yang usaha yang ataupun ditaklifkan, dia perintahkan pada dia tak boleh menghasilkan natijah yang sepatutnya. Itu prinsip hidup tu. Saya ngaji dulu, ngaji sastra tu kan, ngaji tarikh adab. Dia ada falsafatul hayah, prinsip hidup. Yang tu mesti betul. Kita punya prinsip orang beriman yang tu mesti betul. Kahwin tak ada anak macam susah. Apa masalah? Carilah sebab kan. Carilah sebab. Tak juga dapat anak macam mana? Takkan sebab tu pergi potong kan. Tak faham saudara. Potong apa pun. Takkan dengan sebab tu pergi ambil orang mulai punya pergi sambung, takkan macam tu. Takkan buat benda pelik-pelik, susah-susah benda macam tu. Apa dia? Ada bab kena mengaku apa benda yang salah kat kita, silap kat kita. Macam mana pun ada bab apa yang dikurniakan kat kita adalah apa yang dikurnia, apa yang tak dapat. Tunggu mungkin ada masa dia sedikit lagi. Tetap tak berputus asa dengan rahmat Allah. Apa yang ada terima seadanya. Itu kot bahasa dia. Saya ajar apa ni? Saya ajar prinsip dengan apa kita baca ni. Ada bab kadang susah nak faham. Jangan kata orang mengaji, orang mengajar pun ada bab masih susah lagi bab tu. Ada benda kita kena perhati. Jadi nak buat apa? Kalau ada benda yang agak berat, lepaskan je. Wallahu a'lam. Macam mana pun jangan kata tak betul ni ilmu ni. Tak. Kita yang tak boleh nak hadam, jangan salahkan lantai berjongkang-jongkit disebabkan kita tak pandai menari. Tu pepatah Melayu tu. Faham tak bahasa tu? Tak kerti menari, disalahkan lantai berjongkit. Itu kan? Tak faham? Panah-panah tak kena. Merepek panah ni. Murah. Dia sedap. Dia baru kata panah murah. Padahal tak tahu menari, jangan disalahkan lantai berjongkit. Boleh? Dia panah pun baru pegang sehari. Dia kata panah ni murah. Orang lain panah elok je kena. Boleh? Faham? Sama ngaji. Itu buat panah sama lah. Ngaji tak faham, sembahyang tak khusyuk, apa-apa tak ingat. Jangan tak reti menari
disalahkan lantai berjongkit. Boleh? Pasal apa tak ingat ni? Oh, aku memang tak boleh ingat, tak boleh hafal lah. Yang tu kan? Tidak. Apa ni? Tak cukup ulangan, tak cukup lancar, tak bersungguh. Ataupun apa? Kepala otak kau tu duk ingat main game pasal tu susah nak ni. Main game ingat stage berapa, duduk kat mana, jumpa musuh kat ni, nak tembak macam mana. Oh, pandai lah tu. Yang tu pandai. Tapi mak mengingat ni kau tak guna. Tak ni nak nampak apa, tengok apa, yang ni serupa, yang ni tak serupa, yang kat sana apa, yang kat sana apa. Kita tak cukup beri perhatian sebenarnya. Sikit istilah-istilah macam tu. Nak sebut kaedah mengaji ni lah, apa kita sebut ni. Siap. Pasal ada benda yang ada benda terbatas kat kita, ada yang memang tak boleh sampai langsung. Serah je dan serahkan je. Kalau nisbah nak bagi harapan, satu hari nanti aku akan faham juga dia. Insya Allah. Pasal ulama kita boleh faham, Pak Arab boleh faham, kita Melayu tak faham je lah. Memang ada bab dia yang memang susah. Orang lain saya tak tahu. Saya mengaji antara bab susah, istilah macam ni. Ada bab senang faham, tapi ada bab nak bagi beza sikit tu, dan dia terlalu halus, very fine. Kita nak sebut tu, nak sebut ke orang pun kata, ish, aku nak sebut pun aku tak berhenti nak sebut perbandingan dia tu kat mana. Tapi kadang boleh faham, tapi nak cerita tu, dia punya perbezaan terlalu halus kan. Baik, sekali lalu sebut itu besar nak ambil prinsip nisbah apa kita baca, nak faham Hamid, Mahmud, Sirah, dah 3. Mahmud bi, Mahmud alaih. Sekali lalu dengan dia sebut Mahmud bi, faham dilalah. Karim tu menunjukkan pemurah. Mahmud bi, dipuji dengan dia. Mahmud alaih, kenapa menyebabkan dia boleh kena puji tu? Pasal perbuatan dermawan yang hasil pada Zaid tu. Hak tu lah Mahmud alaih, dipujikan ke atas dia. Terjemah sekali lalu maksud macam tu. Atau makna sababiah dia dipuji tu, itu Mahmud alaih. Ihtimal, tanggung atas dia kenapa dia kena puji. Mahmud alaih tu apa? Pasal dia buat perbuatan menerima, melampaukan apa harta yang ada pada dia, bagi pada orang lain tu. Tu Mahmud alaih. Siap. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nak mula masuk matan balik. Jadi dia bubuh dalam kurungan tu, balik pada matan Ibrahim. Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadinya matan macam tu. Baik. Asal terjemah tu, dia mulakan kitab Mata Ibrahim tu dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Habis, mudah aja. Selawat salam pun lepas dia pakai macam mana? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa faham dia? Mudah-mudahan selawat dan salam ni, kedua-dua selawat dan salam ni sabit Allah Ta'ala bagi dekat Rasulullah. Tu dia punya ayat penyata dia. Dia ayat penyata, tapi maksud dia doa. Maksudnya doa. Doa ni apa? Doa ni adalah permintaan daripada orang yang rendah martabat kepada yang tinggi martabat. Itu doa. Ayat cerita, tapi maksud dia doa. Boleh faham? Bahasa macam tu, boleh? Ayat penyata, tapi makna dia doa. Boleh tangkap bahasa saya tu? Kalau kita katalah misalnya dalam bab doa, ya Allah, aku ni miskin. Itu ayat permintaan ke doa? Minta. Yang tu ayat penyata ke ayat meminta? Ayat penyata ke ayat meminta? Penyata tu apa? Minta tu apa?
Oh, tak faham punya. Ada melengur ya. Cik. Penyata tu apa? Penyata ni nak khabar. Ini masjid. Ini meja. Aku miskin. Ayat penyata. Ayat meminta macam mana? Bantulah saya. Bimbinglah saya. Bawalah saya ke jalan kebenaran. Berilah sikit sumbangan kepada saya. Itu apa? Meminta. Pasal dia ada makna khitab. Lepas tu ada istilahnya pengen lamar tu. Tapi daripada orang rendah minta pada orang atas. Nama dia minta, memohon. Kalau nisbah ke orang telah tu dia panggil doa. Kita minta ke Allah, doa ke Allah Ta'ala. Jadi wassalatu wassalam tu dia ayat penyata, tapi maksud dia doa. Itu saya tanya tadi. Kalau saya kata ya Allah aku ni miskin, apa maksud dia? Apa maksud sebenarnya nak cerita ya Allah aku miskin ni? Ya Allah kau kayakanlah aku. Ya Allah aku ni bodoh. Sama? Pandaikanlah aku. Ya Allah mata aku rabun. Jangan. Cerahkanlah mata aku. Ya Allah aku ni tak kahwin lagi. Oh, ada siapa nak kahwin itu? Carikanlah pasangan bagiku. Oh, takdirkanlah aku, mudahkan urusan aku untuk cari pasangan. Contohnya tu. Saya nak ajar apa? Saya nak tunjukkan ada ayat penyata, tapi maksud dia ni wassalatu wassalam itulah. Ada ayat suruh tapi maksud dia larang. Ni mengaji awak lambat sangat. Masbuk je sembahyang. Balik. Apa maksud balik? Ngaji dah betul-betul. Tepatilah waktu. Bukan masuk balik tu suruh balik sungguh. Boleh? Ada orang malas mengaji. Patutnya nasihat tak? Kita bagi pertanyaan kat dia. Ni tempat buang masa ke? Tak tahu ke mengaji itu wajib? Hang tak sedap ke yang hang tu bodoh? Oh ayat. Macam mana? Nak cerita apa ni? Duk tanya-tanya macam-macam ni pasal apa? Tanya tu bukan suruh jawab. Tanya tu nak suruh mengaji. Supaya sedar diri mengaji. Tu uslub bahasa. Khas mengaji dia ngaji apa? Ngaji apa? Balaghah. Ngaji balaghah tu. Ilmu ma'ani. Nak fahamkan yang ni makna apa, yang ni makna apa, yang ni makna apa. Atas kita bicara yang ni lah. Yang kita baca ni wassalatu wassalam ala rasulillah. Dia ayat penyata, tapi makna dia insya'i. Makna dia doa. Satu nak memaham Quran hadis, bukan senang. Atau dia bahasa lazam apa raga-raga huruf ilat lahu alai bi. Nak bagi orang yang mana wajah nak faham dengan zu arabi. Ada tempat-tempat dia. Kita kalau terlepas pandang ataupun tak pernah belajar lagi tak kerti apa. Kalau dah belajar pun kadang kita rasa macam kita faham. Bila tanya rupanya blank lagi rupanya yang kita faham masih terlalu cetek faham kita apa dengan apa sepatutnya faham. Saya sebut tu. Baik. Macam mana pun asal nak bicara, perkataan asal disebut nama matan, selawat dan salam adalah sabit pada Rasulullah. Buat apa nak cerita selawat dan salam ni memang sabit sungguh ada kat Rasulullah. Yang mana ya Allah berilah selawat dan salam ke atas Rasulullah.
Nampak saya buat misal untuk faham. Dia ayat penyata tapi maksud dia doa. Mak kita kalau di telefon, kalau contohlah di telefon, kita anak dia panggil kita, oh mek, oh awang, oh oyup, oyung, perak tu, oyung, mek awang ni, kata mek awang, oh mek, oyup, oyung, tu perak tu. Mak kau ni sakit ni, tak sihat, nak khabar gitu je lah. Dia khabar je. Dia tahu apa? Mak ni tak sihat ni, Yop. Faham? Macam tu lah, faham lah. Apa maksud kata mak kau ni? Mak tak sihat ni. Apa agak-agak maksud dia? Balik dah lagi. Apa maksud dia? Doa dia dapat kesembuhan. Apa lagi? Carilah obat. Tambah lah sakit tu dia faham lah. Covid ke mak? Kalau Covid kau nak bawa apa? Minumlah madu. Ada bawa. Tak ada kau cari ustaz tu beli madu kat dia. Contoh lah. Maksud anak ni cerdik, dia faham. Mak dia khabar je macam tu je. Tapi anak murid dia tahu, kena fikir siapa. Jadi macam mana boleh faham dengan usul macam tu? Yang ni ialah khas atas nama dia belajar ilmu balaghah. Memang belajar sendiri-sendiri tu. Belajar sendiri-sendiri tu. Itu orang tua kita dulu, dia menggunakan uslub macam tu dalam kaedah dia nak menyampai interaksi dia, cara dia berkomunikasi. Macam itulah kita akan dapati Quran ni, macam itulah cara interaksi dan cara komunikasi supaya apa yang nak dibicara tu jatuh di hati. Quran datang dengan uslubnya tu. Bayang tak betapa tingginya nilai balaghah yang ada dalam Quran tu. Cara penyampaian tu, cara nak sebut balagh di tabligh tu, ada balaghah di situ yang tak ada siapa akan boleh tiru uslub Quran. Quran yang uslub ni kita boleh belajar daripada Quran apa uslub dia, tapi nak menandingi Quran sampai sekarang tak ada siapa boleh tandingi dari segi jitu padat dan kayanya uslub yang ada dalam Quran untuk menceritakan sesuatu matlamat dalam maksud yang nak dicapai tu. Bagaimana cara nak diolahkan perkataan tu. Tak ada siapa boleh tanding Quran. Pasal kalamullah. Okey, sikit akidah situ. Balik pada selawat dan salam. Jadi asal dia terjemah tu bermula, kalau bahasa kita lama terjemah tu lah. Selawat dan salam ni kedua-duanya sabit ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemah dia. Dan selawat itu daripada Allah atas Rasulnya, rahmat dan salam daripadanya atas menjadikan selamat, yakni sejahtera daripada ketakutan, maka makna. Okey. Satu sudut sebutlah sekali lalu tu. Jadi apa makna selawat dengan salam tu? Yang kedua ada atas Rasulullah. Maksudnya, ya Allah berikanlah selawat dan berikanlah salam ke atas Rasulullah. Itu maksud. Itu yang dipanggil, ayat ni dipanggil khabariyah lafzan, tapi dia insya'iyah makna. Boleh faham saya sebut apa tu? Khabariyah apa? Lafzan, insya'iyah makna. Kalau kita lah ada anak ke ada adik, adik kita kata, abang, cik lapar.
Kita pun dengar. Kau nak cerita kau lapar. Dah lah. Itu. Apa maksud dia cek lapak? Kau carilah roti ke biskut ke apa beli. Abang, aku ni lapar abang. Masak ke apa ke. Carilah barang makanan. Takkan diam lah. Kau lapar? Tak apalah, lapar. Aku tahu lah. Bukan maksud dia. Macam tu maksud tu. Jadi tambah Allah Ta'ala kita dah kata selawat dan salam ni memang sungguh ada kat Rasulullah. Itu ke? Bukan. Allah Ta'ala faham sangat. Satu uslub macam tu Allah Ta'ala patah balik mai kat kita. Supaya kita kena faham macam mana uslub bahasa yang kita boleh faham sesuatu. Allah Ta'ala datangkan dengan uslub tu untuk kita faham sesuatu apa tentang dia. Sikit sana saya cerita Qawaid Balaghah tu. Baik. Kalau gitu selawat dan salam ni ada kat Rasulullah ni. Selawat ni apa? Selawat tu adalah rahmat yang sangat besar, rahmat yang sangat besar. Satu rahmat ni mana pula? Anugerah limpah kurnia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri yang sangat besar. Itulah antara makna selawat. Kita ni ada tak dapat selawat? Selawat dengan mana rahmat yang besar ada? Kat kita pun Allah Ta'ala bagi selawat. Selawat dengan mana apa? Rahmat. Tak mana Allah Ta'ala bagi kita rahmat? Ni ada ni. Jadi memang dia bagi selawat kat kita. Salawat dia bagi tak kat Rasulullah? Mana dia bagi lebih? Hak kita ke dia bagi kat kita ke dia bagi kat Rasulullah? Sikit lagi soalan tu. Dan tu satu hal, dah faham prinsip. Sepatutnya kita kalau nak minta Allah Ta'ala bagi selawat kat kita ke bagi selawat kat Rasulullah? Faham soalan? Siapa yang sepatutnya kena minta bagi selawat banyak? Kat kita ke kat Rasulullah? Kenapa pula kat kita pula? Sebab kita dapat sikit, Rasulullah dapat banyak. Dan bukan saja banyak, special banyak. Lepas tu nak minta bagi rahmat kat kita ke bagi rahmat kat Rasulullah? Kita dapat sikit, Rasulullah dapat banyak. Betul ya? Memang kita faham Rasulullah dapat banyak kan? Untuk nak doa untuk Rasulullah ke doa minta kat kita orang Ta'ala bagi rahmat? Jawab. Dengar. Kita nak jawab mungkin tak pandai. Allah ajar kaedah nak meminta. Jalan nak minta supaya dapat kat kita dengan kita minta Allah Ta'ala bagi kat Rasulullah. Dengan sebab itu Allah Ta'ala bagi kat kita. Rasulullah isyarat macam mana? Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa selawat atas aku sekali, Allah Ta'ala bagi rahmat 10 kali. Jadi nak dapat rahmat 10 kali, kita minta, itu pun belum tentu bagi. Tapi bila selawat atas Rasulullah, pasti Allah Ta'ala bagi at least paling kurang berapa? 10. 10 tu nak kira lagu mana bukan kerja kita lah. Tapi wajib je beriman. Rasulullah sebut man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat atas aku, Allah Ta'ala akan bagi rahmat dia 10 kali ganda. Jadi jalan kita dapat rahmat je lah. Banyak kan selawat. Walaupun kita tak pernah doa untuk kita, ya Allah kayakan aku, senangkan aku, sihatkan aku, tak payah minta. Buat apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dengan berselawat banyak macam tu, Allah redha kita. Rasulullah kenal tak kita? Rasulullah dia akan kenal kita sebanyak mana kita berselawat kat dia. Yang itulah makin memakrifahkan Rasulullah kepada kita. Boleh faham? Dia sebut bahasa memakrifah. Orang yang lagi tinggi selawat, lagi Rasulullah akan kenal pasal
Rasulullah sentiasa nama dia disebut. Setiap kali orang tu selawat, malaikat akan datang bagi tahu kat Rasulullah, si Fulan ni sedang berselawat dan salam atasmu ya Rasulullah. Jadi macam mana Rasulullah boleh kenal kita? Dengan selawat kita. Soal, berapa banyak kita punya selawat? 10 kali. Allah, adalah juga kan. Selawat tu selawat jasad aja ke selawat jasad dan batin? Payahnya soalan, semua susah-susah nak jawab. Zahir dengan batin ke zahir saja? Allah. Oh, dengar bunyi hebat. Selawat lah tu contoh kan. Rupanya dalam hati macam mana? Rupanya lalai. Selawat mulut je. Macam mana pun selawat walaupun lalai, sampai tak kat Rasulullah? Orang ni bagi salam, malaikat bagi sampai tak? Bagi tu. Nampak lagi tu. Jadi asal nak sebut tak mana. Walaupun kita ni nisbah dapat rahmat tu kerdil, tapi kita diperintahkan untuk dapat rahmat yang besar tu, kaedah dia selawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyarat. Jadi ayat tu simple je. Siapa yang mendoakan selawat dan salam ke atas aku, macam tu kot. Sekali Allah Ta'ala bagi dia 10 kali. Kalau orang yang faham macam mana, nak banyakkan, nak kena banyak selawat lah. Pasal apa? Sabab untuk dapat rahmat pada Allah Ta'ala. Banyak selawat salam, insyaAllah. Ngaji susah pun orang lain tak faham, kita faham. Kita ngaji 10, faham 40. Kalau tak ada selawat dan salam, apa orang salah? Tak dapat rahmat orang salah. Apa dia? Ngaji 40, satu yang lekat. Satu yang lekat. Contohlah sekali lalu. Jadi sebab untuk dapat rahmat ni, banyak selawat dan salam. Satu, dia mulakan kitab dengan selawat dan salam. Cuma atas kita sebut tu, asal bincang yang tadi, tasirah yang dia pakai adalah, atau lafaz yang dia pakai, lafaz khabariyah. Tapi makna dia makna insya'iyah. Itu istilah dia. Istilah. Kalau kita lah sebut misalnya Alhamdulillah, tu ayat penyata ke ayat memuji? Ayat penyata. Pujian tu adalah bagi Allah. Sepatutnya apa maksud Alhamdulillah ni? Ahmadullah, aku pujimu ya Allah. Dia sepatutnya nak ikhbarkan Allah saja layak puji, hak lain tak layak. Alhamdulillah, pujian ni hanya untuk Allah. Alhamdulillah. Kalau kita faham macam tu, tauhid pun senang faham. Cuma atas kita bicara itulah. Tu dia sebut bila yang ni syarah, nak syarah sikit selawat dan salam tu. Dan solat itu daripada Allah atas Rasulnya adalah rahmat. Allah Ta'ala berselawat atas Nabi, apa maksud? Allah Ta'ala bagi rahmat atas Nabi. Pasal apa dia nak urai tu? Pasal ada ayat Quran kata macam ni, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat buat apa? Berselawat atas Nabi. Malaikat berselawat, memang malaikat berselawat lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, soalan cepu mah. Allah berselawat atas Nabi. Macam mana orang Ta'ala berselawat atas Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Itu. Subhanallah. Untuk apa maksud Allah Ta'ala berselawat atas Nabi? Ayat Quran tu sebut innallah, sungguhlah memang Allah berselawat atas Nabi. Allah pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Macam tu.
Untuk apa maksud Allah Ta'ala berselawat atas Nabi? Selawat daripada Allah dengan rahmat. Apa maksud Allah Ta'ala berselawat atas Nabi? Sesungguhnya Allah Ta'ala nak terima apa? Selawat atas Nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rahmat dan limpah kurnia yang sangat besar ke atas Nabi. Itu maksud Allah Ta'ala berselawat. Boleh? Faham? Jangan duk faham Allah Ta'ala berselawat atas Nabi ni. Nak kata Allah Ta'ala apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak. Subhanallah. 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 Bukannya tak. Satu ada orang kadang baca Quran betul tapi huraian salah. Siap dia huraian gini. Banyak-banyak perkara orang Ta'ala suruh kita dia yang ni dia suruh, selalu dia suruh dia tak buat, ni dia suruh dia buat. Apa dia? Selamat. Tang dia buat tu satu hal. Cuma apa maksud Allah berselawat? Baca tadi. Kita dah bincang tu lah. Apa nak Allah Ta'ala berselawat? Allah memberi rahmat. Apa makna malaikat berselawat? Malaikat mengucapkan istighfar. Apa makna batu berselawat? Batu berselawat lah. Batu berselawat ya? Ya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Itu Quran. Semua makhluk jamid yang tak bernyawa ni, kullun, semua sekali, ya'lamu salatahu wa tasbihah. Dia tahu salatahu. Apa makna salatahu? Jadi batu berselawat. Buat apa batu berselawat? Maksud batu berselawat, batu bertasbih. Batu bertasbih. Maksud berselawat tu, Allah berselawat dengan mana bagi rahmat. Malaikat berselawat dengan mana mengucapkan istighfar. Kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa makna selawat? Minta Allah Ta'ala bagi rahmat yang besar kata Nabi Muhammad. Itu maksud selawat. Ini. Jadi Allah selawat maksudnya Allah bagi rahmat yang besar atas Rasulullah. Kita minta Allah Ta'ala beri selawat dan salam, apa maksudnya? Kita minta Allah beri rahmat kepada Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah dapat rahmat belum? Dah. Untuk nak minta apa-apa? Satu, pasal Allah yang perintahkan kita untuk nak minta ke Rasulullah, nak minta ke kita dengan minta ke Rasulullah, supaya nak menunjukkan kasih kita pada Rasulullah, menunjukkan apa pengorbanan kita yang boleh buat pada Rasulullah. Satu, datangkan usul kata Allah Ta'ala berselawat kata Nabi. Siap. Sekali lalu. Jadi solat itu daripada Allah atas Rasulnya adalah rahmatnya. Itu khabar lagi. Wa salatullahi ala Allah. Salatullah ala rasulihi, itu maksud dia ialah rahmat. Sekejap. Baca berhenti dia kat situ. Dan salam padanya atas menjadikan dia selamat sejahtera daripada ketakutan. Wassalam, awalnya salam lah sejahtera. Rasulullah dah sejahtera ke belum? Sejahtera dah. Kat dunia lagi dia sejahtera. Waktu buat apa doa kesejahteraan kepada dia? Tak boleh jawab tu. Padahal dia dah sejahtera. Yang masih belum sejahtera siapa? Kita. Waktu apa jalan kita nak sejahtera? Selawat kat Rasulullah. Waktu coronavirus banyak tak? Apa kaedah? Selawat kat Rasulullah. Ada ke kerajaan suruh itu? Mampus katanya. Dia panggil lagi Ustaz Wahabi masuk TV3, kata apa? Selawat ni ada Muhammad bid'ah, masuk neraka. Tak ada fadilat kelebihan selawat-selawat ni apa, duk nama macam-macam ni. Mereka puji Rasulullah, selawat Rasulullah, sampai tak tidur malam, buat malam apa? Malam lenggung berselawat.
Contohlah kan. Buat program macam mana, Wahabi memang tak suka, dia panggil Wahabi tu masuk dalam TV lah. Sikit kot tu, mengapit tu. Jadi sejahtera, Rasulullah dah sejahtera, buat apa minta sejahtera kat dia? Maksudnya minta Allah Ta'ala bagi kesejahteraan kat Rasulullah. Dan bila kata Rasulullah ni kesejahteraan, sejahtera apa yang Allah Ta'ala dah memang nak bagi kat Rasulullah ni, apa dia? Tak disebut tu, asal sebut rahmat dan salam pada Allah Ta'ala ni atas menjadikan dia selamat. Jadi Allah Ta'ala bersalam atas Nabi, bukan salam shake hand, subhanallah. Apa maksud salam Allah Ta'ala atas Nabi? Yakni sejahtera daripada ketakutan. Allah Ta'ala lepaskan Rasulullah daripada sebarang ketakutan. Wassalatu wassalam. Jadi kalau gitu, maka makna wassalatu wassalam ala Rasulullah makna macam ni. Bermula rahmat dan keselamatan atas pesuruh Allah. Cerita kat tu ya rupanya. Dia terjemah bermula. Bila bermula ni kaedah dia ada ayat penyata lah, ayat subjek predikat. Walaupun sebut dengan ayat penyata, tapi maksud dia doa. Saya ulang banyak kali tu. Walaupun sebut ayat penyata, tapi maksud dia doa. Atau kaedah bahasa Arab yang ni dipanggil apa? Penyata. Khabariyah lafzan, tapi makna dia insya'iyah makna. Apa makna insya'iyah? Ya Allah berilah selawat dan salam atas Rasulullah. Satu kaedah nak selawat boleh macam ni. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah berilah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Boleh selawat dengan macam tu. Dan boleh juga selawat dengan bukan lapas bagi minta Allah Ta'ala bagi selawat dan salam, berselawat dengan as-salatu wassalam ala Rasulillah, as-salatu wassalam ala Rasulillah, as-salatu wassalam ala Rasulillah. Cerita ayat khabariyah, tapi maksud setiap ayat tu apa dia? Insya'iyah, ya Allah bagilah rahmat dan selamat kata Rasulullah. Yang tu sambil-sambil tu ngaji balaghah sebenarnya. Nak jumpa balaghah tak bila. Dengar lah. Tahan. Jadi didoakan kat Rasulullah ni oleh pengarang kita, Allah Ta'ala beri rahmat dan berikan sejahtera pada Rasulullah daripada apa yang dia takut, sejahterakan daripada ketakutan. Rasulullah memang tak ada mana takut, tapi minta lagi supaya jangan ada apa-apa ketakutan pada dia. Wassalatu wassalam. Habis. Dan solat pada lughah itu doa semata-mata dan maknanya pada istilah. Nak bincang apa pula? Atamatan selawat dan salam. Nak bahas apa depan ni? Apa makna selawat? Apa makna salam? InsyaAllah. Dan kita faham nanti, InsyaAllah jadi sebab untuk kita banyak selawat atas Nabi SAW. InsyaAllah. Jadi pelajaran pagi ni ada berat dia sikit. Nak memfahamkan khusus wajahin, khas wajahin, ada berat sikit. Nak memahamkan rukun tu, ada Mahmud bih, Mahmud alaih, nisbah kita baca tu. Dan sekali lalu nak faham pula ada insya'iyah, ada khabariyah. Khabariyah. Dasar kita nak faham apa dia? Nak tauhid, nak amal apa dia? Mengaji memang disiplin ilmu satu hal. Nak faham apa? Puji Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai duk belajar, faham takrif, champion, faham semua. Ta'aluk apa semua, faham semua, selesai. Khusus, mutlak, wajahin, semua reti. Tapi tak ada selawat atas Nabi. Kacau tu. Tak ada zikir kat Allah Ta'ala. Hai.
Maksudnya kita tak faham maksud kita belajar. Kita belajar kadang untuk nak ilmu je, tapi tak bina diri untuk ada perasaan kasih dan sayang. Alhamdulillah. Situ dulu rasa kita sambung nanti, dan solat pada lughah. Cerita bab solat. Solat mana apa? Kita akan jumpa nanti, saya sebut dah lepas. Setiap dalam bahasa syarak ni dia mesti ada makna lughatan istilahan, lughatan istilahan. Setiap kalimah Arab. Tambah kita kitab fiqh tauhid yang kita belajar tu, dia ada makna lughatan istilahan, lughatan istilah, lughah istilah, lughah istilah, lughah istilah. Pasal apa lughah istilah? Pasal bahasa Arab sebelum turun Rasulullah, sebelum turun Quran, memang orang Arab dah pakai makna dalam kaedah bahasa Arab. Apa makna. Lepas tu bila Rasulullah datang mengubahkan makna asal tu kepada makna lain yang khas. Satulah dia ada makna lughah mengikut kaedah Arab. Asal orang Arab dia pakai makna apa berdasarkan syair-syair Arab. Lepas tu ada bab dia adalah pada istilah Allah. Jadi insyaAllah lah, kita sambung situ nanti. Nak lihat selawat dan salam tu, dah apa maksud yang nak ambil faham. Sepakat kita pula, mudah-mudahan itu sebab untuk kita banyak selawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Soalan? Ada? Ada bab kena perhati. Ada bab sebut je lah. Memang saya sebut lah tadi. Ada bab ni memang susah dah, kena perhati. Tak ada pun ngaji lama sikit. Memang ada susah nak sebut spesifikasi dia tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.